Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fusmove Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Fusmove Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan. Kita bertemu dalam program ini setelah kita tangguhkan 3 malam berturut-turut oleh kerana permasalahan teknikal yang kita hadapi, dan pada masa ini pun ada sedikit lagi permasalahan teknikal yang tidak dapat belum diselesaikan lagi. Tapi apapun, kita dapat bersiaran pada hari ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah 22 hari bulan 6 tahun 2020 ini kita dapat bersiaran insya-Allah dengan seorang tetamu yang bersama dengan kita. Tetamu yang pernah meraihkan kita tuan-tuan beberapa kali dalam bulan Ramadan yang lalu, yang menjadi tetamu kita. Alhamdulillah, malam ini beliau melapangkan masa bersama dengan kita. Tetamu kita tuan-tuan pada malam ini, bila kita mulakan setelah kita berehat selama 3 malam, malam pertama kita mulakan ini, tetamu kita ialah Profesor Dr. Yusuf Muhammad. Profesor Dr. Yusuf Muhammad bersama dengan kita tuan-tuan, seorang ilmuwan, seorang agamawan, seorang motivator, seorang konsultan dalam pengurusan, dan seorang ahli akademik tuan-tuan dan puan, insya-Allah, yang banyak menulis buku, yang ada buku yang terbaru yang ditulisnya. InsyaAllah lepas ini tuan-tuan, dalam permulaan ni dalam masa 30 saat begitu, dia akan memperkenalkan bukunya, dan pada masa rehat nanti, pertengahan dalam program ini kita ada break. Pada masa itu akan ditunjukkan lagi hasilan yang terakhir buku yang dikarang oleh beliau, insya-Allah, untuk tatapan para penonton dan untuk insya-Allah tuan-tuan gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, pada malam ini kita bincangkan satu tajuk yang sangat menarik. Tajuk ini tuan-tuan dan puan, people tend to take things for granted. Kita take things for granted. Kita tahu pahala, kita tahu dosa, kita tahu pahala dan sebagainya. Persoalannya fahamannya. Bila sebut fahaman tuan-tuan dan puan, paling tidaknya ada 4 perkara dalam fahaman. Yang pertama tuan-tuan, kita didedahkan. Yang ketiga, kita faham. Yang ketiga, kita hayati. Yang keempat, kita praktikkan, insya-Allah. Tentang tuan-tuan dan puan, kalau misalnya pahala, kita praktikkan sebanyak mungkin pahala, kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa tuan-tuan dan puan, kita cari jalan bagaimana caranya. Dalam Islam telah ditunjukkan jalan-jalannya.
untuk kita tuan-tuan dan puan menggugurkan dosa-dosa kita. Hasan Ali ni tuan-tuan yang dah bercakap, macam juga Profesor Dr. Yusof dah bercakap di khalayak, dah bercakap dalam kumpulan kecil, kumpulan besar, masjid-masjid, surau-surau, kuliah-kuliah, simposium-simposium, seminar-seminar dan sebagainya. Sudah tentulah tuan-tuan banyak dosa-dosa daripada lidah kita, dosa-dosa mata kita, dosa-dosa telinga kita dan sebagainya. Diharapkan tuan-tuan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan kita akan dihidangkan dengan satu hidangan untuk kita dapat renungkan bersama-sama untuk menjadi pedoman kepada kita, sebab konsep ataupun tuan-tuan gagasan mengenai dosa dan pahala ini sangat-sangat penting dalam mana-mana individu, bagi mana-mana individu, saya dan saudara, kepada para penonton ribuan yang dapat menyaksikan kita pada malam ini. Tajuk ini begitu relevan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan yang sudah mukallaf, tuan-tuan yang sudah akil balik, tuan-tuan akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat timbunan dosa atau timbadan pahala, kita nak buat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk permulaannya tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak minta sahabat saya yang dah lama tuan-tuan. Saya kenal dekat 30 tahun, lebih 30 tahun ya. Kita dah lama berjuang bersama-sama tuan-tuan dalam berbagai-bagai dimensi, dalam berbagai-bagai platform perjuangan kita. Alhamdulillah, malam ni kita debukan bersama-sama. Saya nak memulakan dengan nak meminta yang berbahagia Profesor Dr. Yusof Muhammad, tuan-tuan ilmuwan agamawan kita ini menerangkan kepada kita sedikit sebagai permulaan dalam masa 4-5 minit begitu. Apa dia mukadimah yang paling sesuai kalau tajuknya misalnya fahami dosa dan pahala. Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia dan dikasihi sahabat dan rakan saya Datuk Dr. Hasan Ali dan semua penonton yang mengikuti siaran langsung Facebook Datuk Dr. Hasan Ali pada malam ini, termasuklah juga pelajar-pelajar saya yang lama tidak kita bertemu in person sepanjang COVID-19 dan PKP ini dalam beberapa fasa. PKP, PK, PD, PK, macam-macam lah. Kita dilarang untuk bergaul dan kita berkurung perintah larangan pergerakan ini yang jalan begitu lama sampai sekarang pun masih pada peringkat perintah larangan pergerakan sehingga penghujung bulan ini. Sebelum saya menjawab soalan Datuk, sukalah saya berkongsi sedikit pengalaman saya sepanjang perintah larangan pergerakan ini. Alhamdulillah saya sempat menghasilkan karya terakhir saya, iaitulah saya namakan Travelog Ilmu dari Timur ke Barat. Alhamdulillah sepanjang hampir-hampir 2 bulan ini saya dapat menghadamkan dan mengingati kembali seluruh pengalaman saya berada di luar negara, kesempatan belajar di England, kesempatan lawatan kerja ke Amerika, lawatan kerja ke Jordan, lawatan kerja ke Jepun, lawatan kerja sambil mempromosi universiti saya UIAM ke Sudan, Indonesia dan banyak lagi negara-negara lain. Sebab itu saya namakan buku ini Travelog Ilmu dari Timur ke Barat. InsyaAllah akan menemui sidang penonton dan yang melihat program pada malam ini dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Datuk, merujuk kepada persoalan yang Datuk timbulkan ini, iaitulah 2 perkara Datuk saya nampak. Yang pertama, memahami apa itu dosa, apa itu pahala. Tetapi yang lebih penting daripada itu, di samping kita faham, kita merasai dosa pahala ni. Kalau sebut dosa, kita merasa sangat ngeri dan takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebut pahala, maka wajah kita berseri-seri dan kita
terhambat untuk melaksanakan dan mendapatkan pahala sebanyak mungkin supaya nantinya apabila kita kembali ke rahmatullah, bertemu dengan Allah, kita mendapat ganjaran syurga yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu istilah dosa dan pahala ni, saya pada hemat saya, semua orang Islam daripada kecil tahu dosa ni iaitulah melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa besar itu dinamakan zunub, zambun. Itu artinya dosa besar. Macam mencuri, merompak, minum arak, mengadu domba, membunuh, berzina, dan banyak lagi dosa-dosa besar yang pada hemat saya lah dalam tarbiyah Datuk, kita daripada kecil dulu, kalau sebut saja dosa ni, dosa besar ni, dia bukan setakat faham Datuk, tapi kita rasa ngeri. Zuk tu ada, Allahu Akbar. Kita istighfar. Itu dosa-dosa besar yang mudah macam Datuk sebut tadilah. Kita sentiasa berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada terjebak dengan dosa-dosa besar ini. Yang kedua, sidang penonton dan juga khususnya Datuk sendiri, saya ingat kita sudah maklum ada dosa-dosa kecil, sayyiat, yang kadang-kadang tak sengaja kita lakukan, tersalah pandang, tersalah cakap. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, dalam satu ayat yang masyhur, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah mendengar seruan supaya kami beriman dengan Tuhanmu, maka kami beriman ya Allah. Dan kita ikuti setelah kita tanam iman dalam diri kita itu, apa kita minta Allah pada Allah Ta'ala? Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa besar kami ini. Minta ampun, banyakkan istighfar. Yang Nabi anjurkan kita, Datuk, kan, supaya banyakkan istighfar. Ada apa, Sayyidul Istighfar. Kalau boleh kita amalkanlah, sidang penonton sekalian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau dosa apa, kalau doa istighfar yang panjang lah. Tapi kalau kita tak boleh hafal doa istighfar yang panjang, cukuplah astagfirullahalazim. Faghfir lana dzunubana. Yang kedua, kita minta pada Allah, wa kaffir anna sayyiatina, hapuskanlah dosa-dosa kecil ni. Dan Allah Ta'ala menyebut, Nabi juga menyebut, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tolong orang, nasihat orang, bagi derma, memberikan senyuman pada orang, memberikan nasihat pada kan, al-hasanat, dijanjikan oleh Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini kita bab dosa lah, Datuk. Alhamdulillah. Sementara yang kita jadi, kita nak tanam ni bukan setakat faham. Ya Allah, kita ngeri, takut. Kalau sebut dalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah diriwayatkan Abu Bakar sampai berpeluh-peluh ketakutan. Dan apabila Abu Bakar ditanya, Abu Bakar mengatakan, wallah, aku bimbang kalau aku ini walaupun sahabat dekat dengan Rasulullah, tak dapat mencium syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang aku lakukan ini. Jadi kita nak tanam yang pertamanya, faham dan menghayati dosa tadi. Waliyazbillah. Okey. Okey, Doktor. Para penonton dan hadirin sekalian, itulah mukaddimah yang diberikan oleh Profesor Dr. Yusof. Artinya, tuan-tuan dan puan, bila sebut saja dosa, ada unsur kengerian, ada unsur ketakutan. Takut kita terjebak dalam dosa.
Tuan-tuan dan puan-puan, tempat dosa orang yang melakukan dosa itu yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak dapat pengampunan Allah, kalau tidak bertaubat dan taubatnya tidak diterima oleh Allah, yang menunggu mereka ialah azab di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila disebut tentang pahala, tuan-tuan dan puan, tentang pahala yang dilakukan insya-Allah, tuan-tuan dan puan, ada rasa kegairahan. Berseri-seri dia kata tadi, wajahnya berseri-seri. Ada rasakan kegairahan, kemahuan, keinginan untuk meneruskan tradisi membuat yang baik-baik ini. Menambah lagi, meningkatkan lagi. Sebab ganjarannya di dunia pun ada ganjaran. Kita nampak di dunia. Dan di akhirat pun disediakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isunya doktor lah, kita pergi pada isu. Isunya, saudara, orang Islam, tuan-tuan dan perempuan, saya rasa telah didedahkan dengan konsep dosa pahala ni daripada kita kecil-kecil. Katakanlah sejak kita mukallaf, sejak kita balik dulu, kita pergi masjid, kita pergi surau, kita pergi kuliah, kita sekolah dan sebagainya. Ustaz-ustaz, asatizah kita menyebutkan dosa dan pahala, dosa dan pahala. Tetapi yang saya nak menyebutkan ni, setakat mana tadi pahaman, penghayatan dan sebagainya. Setakat mana kita tengok? Rata-ratanya tuan-tuan. Kita boleh tengok secara zahir, bukan secara dalaman lagi. Secara zahir kita tengok. Setakat mana betul-betul kita memahami, setakat mana betul-betul kita menghayati, dan setakat mana kita menghidupkan. Kalau dosa, kita betul-betul tuan-tuan menafikan diri kita kepada dosa. Kalau pahala, kita jadikan tuan-tuan apa juga kebaikan itu satu magnetism, satu magnet untuk menarik kita untuk melakukan pahala. Misal, bersedekah itu pahala. Misal, menolong orang miskin, menolong anak yatim, menolong ibu tunggal dan sebagainya itu pahala. Misal, tuan-tuan dan puan, menghormati ayah bonda sendiri dengan khidmat yang terbaik, itu adalah merupakan benda-benda yang baik, pahala-pahala yang baik. Tapi mengutuk isteri itu sudah merupakan sayyiat dan merupakan tuan-tuan dan puan dosa. Misalnya tidak menghormati mak bapak, itu sudah merupakan satu dosa. Misalnya perbuatan kita menyebabkan ibu bapa tuan-tuan menitiskan air mata, sudah tentulah disebutkan dalam hadis akan tertutup pintu syurga buat kita. Tapi kita terus melakukan. Kenapa ini berlaku? Kenapa ini menjadi benda yang kita nampak berlaku dalam diri umat Islam? Mungkin termasuk ahli keluarga kita, mungkin termasuk kita sendiri, Profesor, tentang hal ini. Ya, Datuk dan sidang penonton sekalian. Sebab itu manusia ni, sikap manusia ni alpa, Datuk. Al-insan, nisyan, sifatnya pelupa. Pelupa, alpa, kadang-kadang buat salah, taubat, ulang lagi, taubat, ulang lagi. Jadi, kita yang pertama sudah tentulah kalau kita melakukan dosa ni, kena ingat ni, ruang-ruang bertaubat ni cukup luas diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat dan kasih sayang Allah Taala tidak putus. Tetapi juga barang harus diingat bahawa innallaha syadidul iqab. Jangan kita ingat kasih sayang Allah Taala saja. Kalau buat berterusan buat salah ni, azab Allah Maha Pedih. Cuma Allah Ta'ala berikan harapan. Kalau nisyan, buat taubat. Ulang-ulang. Sebab itu kita dianjur dan digalakkan supaya melakukan taubatun nasuha. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam satu ayat yang menyatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang buat salah tadi itu berulang-ulang, diulang-ulang. Sebab itu banyakkan istighfar. Tapi kalau berlaku juga disebutkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Amanah, menanamkan rasa iman, kesedaran sungguh-sungguh, keinsafan. Wa amila amalan salihah, yang ketiga itu melakukan amal-amal soleh, maka janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan menukarkan keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi kita kena didik ni, tarbiyah, ulang selaku manusia sentiasa terdorong untuk melakukan kebaikan, mendapatkan dosa, mendapatkan pahala sebanyak mungkin.
dan menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam dosa. Saya sangat tertarik Datuk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa pahala ni dia fitrah. Dia ada common sense dalam diri kita. Nabi menyebut dalam satu hadis sahih, in sarratka hasanatuka wa in sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Hadis ni pendek tapi membawa maksud yang sangat dalam. Sekiranya kebaikanmu membahagiakanmu, kamu buat baik, kamu rasa bahagia. Sekiranya kejahatanmu menyebabkan kamu gelisah, kamu merasa berdosa, kamu merasa bersalah, you feel guilty atas salah silap yang kamu lakukan, maka janji Rasulullah, anta mu'min. Dua perkara Datuk, dosa pahala ni. Yang pertama, kalau kita buat baik. Buat baik ni dimensinya luas. Yang khusus ni sudah tentulah kita nak cari bekal macam Datuk sedang war-warkan husnul khatimah ni. Kita boleh berbicara tentang ibadah umum, tetapi secara peribadinya apa bekalan kita secara personalnya. Solat kita tambah lagi dihiasi dengan qabliyah, ba'diyah. Solat kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala di waktu malam, yang sering kita ulang-ulangkan hadis Nabi kan, yang menyebutkan apabila kali pertama Nabi berbicara kepada Muhajirin dan Ansar di Quba itu dalam pidato, yang saya ingat pun Datuk selalu ulang-ulang hadis Nabi ni. Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam. Wahai manusia, sebarkan salam. Ini kebaikan mudah aja. Assalamualaikum. Kita mendoakan kesejahteraan dan mewar-warkan kasih sayang di kalangan umat. At'imut ta'am, beri makan pada orang. Saya ingat budaya yang sangat baik. Cuma saya kongsi dah tu dalam buku saya ni jugalah. Kita ni orang Malaysia ni, betul raya baru ni tak adalah open house kan. Kerana COVID-19 ni, bencana ujian Allah yang besar ni. Lalu kalau istilah open house ni, orang Melayu lah khususnya, suka makan orang. Kenal sekejap dia, jemput datang ke rumah, bagi makan orang. Tapi kalau budaya negara barat, budaya orang Jepun, budaya yang non-Muslim, dia nak bagi makan orang ni payah. Kita ni Masya Allah lah tu, kebaikan kan. Bulan puasa baru ni. Cuma COVID baru ni, PKP baru ni, kita tak boleh nak bagi iftar, tapi dulu orang infak, at'imut ta'am. Yang ketiga yang Datuk sebutkan tadi, wasilul arham. Kesempatan raya bermaaf-maafan, berbuat baik, ihsan kepada orang tua yang kadang-kadang kita alpa ni, terlepas pandang untuk memberikan kasih sayang, prihatin dan cakna kita kepada mak ayah kita. Ini macam Datuk sebut tadilah, mak dan ayah ni letak lepas Allah dan Rasul. Disebutkan oleh Allah, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Luqman berwasiat pada anaknya, wahai anak kesayanganku, aku berwasiat kepadamu, yang pertama, jangan kamu syirik pada Allah. Syirik ini kezaliman yang maha besar. Yang kedua Allah Ta'ala sebut tu, wa wassainal insana biwalidayhi, kami berwasiat kepada manusia supaya buat baik pada mak ayah. Mak ayah dah mati, kena buat macam mana? Rasulullah kata, sahabat ziarahi, buat baik kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan ibu bapa kamu. Jadi yang disebutkan tadi itu kan, beri makan, wasilul arham, dan sudah tentulah kalau nak cari pahala secara peribadi yang banyak. Saya ingat kita pun nak rebut banyak-banyak Datuk tak di akhir-akhir hidup kita ni. Kita ni 7 series Datuk. Datuk 7 series lah. Saya masih 4 siri gitu. Okey, Profesor ya.
Para penonton dan hadirin sekalian, telah diperjelaskan kepada kita tuan-tuan dan puan maknanya dosa dan pahala, macam mana caranya kita mesti menanggapi. Tuan-tuan, mulai daripada malam ini, tuan-tuan memang tuan-tuan sudah mempunyai konsepsi yang jelas mengenai dosa dan pahala, tetapi hanya di peringkat diri. Kalau kita tengok dosa dan pahala tuan-tuan, dia ada berbagai level ya. Level diri, level keluarga, level kejiranan, level kemasyarakatan, dan level yang lebih besar ialah level umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok level diri ni. Bayang tuan-tuan, saya umur 72 tahun ni bawa diri saya ni, dalam rumah saya, di diri saya, tempat kerja saya bawa diri saya ni tuan-tuan. Lidah saya dosa tuan-tuan. Mengata orang, jumpa orang, mengumpat orang, menimbulkan keburukan orang, mengadu domba orang. Itu lidah saya. Mata saya ni, walaupun dah tua-tua ni tuan-tuan dan puan, tapi suka juga memandang benda-benda. Kalau orang muda kata indah, saya pun suka pandang yang indah. Sekali pandang nak dua kali pandang tuan-tuan dan puan. Telinga saya ni pun walaupun dah 72 tahun dah tuan-tuan dan puan, tapi suka lagi nak mendengar. Nak mendengar benda-benda yang tuan-tuan yang nafsu suka. Yang iman tak suka tapi nafsu suka tuan-tuan dan puan. Saya bawa diri saya. Makan, kita makan, tak kisah makan. Kita masuk kedai. Makan yang haram pun kita makan, yang halal pun kita makan, tuan-tuan. Bayang tuan-tuan dan puan. Gaji saya misalnya, kalau kita bekerja tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan dan puan. Kebetulan kerja saya ni, katakanlah saya buat procurement. Membeli barang-barang untuk office, untuk pejabat, untuk kilang dan sebagainya. Kita jadi Mr. 1%, Mr. 2%, Mr. 3%. Rasuah tuan-tuan. Ini dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin hari-hari kita lakukan dosa. Bawa kereta aja pun dosa. Orang potong kita maki tuan-tuan. Orang lambat tuan-tuan, daripada merah kepada kuning kepada hijau, tup hijau, tak jalan. Walaupun 2-3 minit, 2-3 second tak jalan. Orang dah pon di belakang. Tuan-tuan, menggambarkan betapa tanpa tak sabarnya mereka. Bahkan kesabaran ini merupakan satu benda yang patut dijaga dalam diri insan. Maknanya, Profesor, diri dia peringkat diri ni, peringkat diri. Dah umur yang macam ini ni, saya nak bawa bertemu dengan Allah. Katakanlah saya mati bulan depan, tuan-tuan. Katakan saya mati. Dan mungkin saya mati bulan depan. Saya nak bawa timbunan dosa-dosa ini, tuan-tuan. Pahala tak berapa banyak, tuan-tuan. Sembahyang tak berapa jaga. Qiyamul lail jarang buat. Sembahyang tasbih tak pernah buat. Marah isteri, tuan-tuan. Masakan isteri tak pernah kita rasa nikmat dan mengucapkan terima kasih kepada isteri. Mak mentua datang, kita buat tak tahu aja, tuan-tuan. Duduk rumah 3 hari. 3 hari kita tak layan dia, tuan-tuan. Tak bercakap, balik masuk bilik. Orang tua tu, mak bapak, dia berborak mak bapak orang tua kita. Kita tak layan mereka. Kadang-kadang makan pun menyatakan displeasure kita tu. Mak mentua, bapak mentua datang makan antara mereka. Kita tak join makan mereka, tuan-tuan dan puan. Inilah yang berlaku. Datuk, kalau misalnya Profesor, Doktor, kalau misalnya boleh diterangkan peringkat diri dan keluarga, dosa-dosa itu. Dan macam mana kita nak bawa dosa-dosa itu bertemu dengan Allah. Tak sebut lagi, tuan-tuan. Tak sebut lagi dosa dari peringkat yang lebih besar. Peringkat masyarakat, jiran, masyarakat umat. Tak sebut lagi kita punya dosa tidak mempertahankan agama Allah. Tidak mendakwahkan agama Allah. Tidak menjunjung agama Allah. Tuan-tuan, itu dosa yang sangat besar yang tidak kita lakukan. Macam mana kita nak bawa diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi pun Profesor dah menggambar-gambarkan, tuan-tuan, macam mana kita nak bawa diri kita bertemu dengan Allah dengan dosa-dosa yang bertapuk-tapuk yang ada di bahu, yang ada di kepala kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sila, Profesor. Ya, sebab itu, Datuk dan sidang penonton sekalian, Nabi menyebut ibda' binafsik. Mulakan dengan diri kamu. Malah kalau boleh saya meminjam petikan tulisan daripada Allahyarham Ustaz Hassan Hudaibi dalam kitabnya Nahnu Du'a La Qudah. We are preachers not judges. Kita pendakwah bukan penghukum. Hudaibi menyebut qum daulatal Islam fi anfusikum taqum daulatal Islam fi ardikum. Bina Islam dalam diri kamu dulu. Kalau semua orang telah terbina rasa cinta pada agama dengan kebaikan-kebaikan, janji, kata Hassan Hudaibi tadi, saya akan terbina negara Islam di muka bumi kamu. Jadi persoalannya, kita mula dosa pahala ni dia daripada kita.
Kita kena tengok diri kita. Dan manusia ni memang disebutkan, Allah Ta'ala pun ingatkan kita, Datuk kan? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri. Dan kejadian diri ni apa dia? Alhamaha fujuraha. Boleh melakukan kejahatan, wa taqwaha, dan kebaikan. Jadi ada potensi dalam diri kita ini. Nak buat jahat pun terserah pada kita, nak buat baik pun terserah pada diri kita. Ini tak termasuk lagi diri kita ni yang kita panjangkan kepada anak, isteri kita, nak anjurkan suasana Islam, suasana jamaah, agama dalam kehidupan berkeluarga, dengan jiran tetangga kita. Sebab itu selalu mengikut teori, mula dengan diri dan kita lebar luaskan kepada mereka yang terdekat dengan kita. Satu. Yang kedua tadi, yang menyambung hadis Nabi tadi, Datuk, yang bahagian kedua tu yang Nabi kata, in sa'atka sayyi'atuka. Kalau kamu buat jahat, kamu rasa bersalah. Ini natural, fitrah manusia. Orang mencuri, sikit ke banyak apa tadi, kalau orang mencuri, orang merompak, orang menipu, walaupun dari segi undang-undang dunia ni boleh lepas, tapi kalau orang yang merompak, orang yang menyalahgunakan kuasa, orang yang rasuah secara besar-besaran itu, hidup tak tenang tu. Tidur malam tak lena. Terbayang-bayang kalau nanti ditangkap polis, didakwa di mahkamah. Walaupun orang nampak secara zahirnya dia macam tak ada apa-apa, tapi conscience, dalaman diri kita ni, Datuk, kita rasa berdosa. Yang macam selalu terjadi sekarang disebut orang, wa imma kita berbohong, wa imma kita abuse of power, menyalahgunakan kuasa. Datuk sebut tadi, ada orang kaki persen, 10%, 20% commission. Ada orang yang menyalahgunakan kuasa yang ada selalu disebut legally right but morally wrong. Dalam Islam, secara moralnya juga kita rasa bersalah. Sebab tu kita nak tanamkan, aku tak nak buat salah, aku tak nak terjebak dengan dosa. Malah Datuk kan, kita ni lah yang dah solat. Saya selalu ulang dalam banyak siri kuliah saya, kita dah solat daripada kita akil balik, daripada kecil, dididik oleh mak ayah kita. Kalau kita tidur malam letih, drive katalah, kita drive lama, pergi Pantai Timur, pergi Penang, penat sangat-sangat, terlentang, masuk hotel je tak sempat nak buka kasut, kita dah tertidur atas katil. Belum sembahyang isyak, Datuk, kita tak lena tidur. Allah, tak sembahyang lagi. Allah. Pasal apa? Sembahyang tu dah sebati dah. Tapi kalau orang yang tak ada kasut, relax je, tak ada apa, orang kata, engkau ni minum arak begini, dia kata relax lah, hidup sekali je. Ini dekat dengan ramai orang Islam ni yang disebutkan sebagai nominal Muslims, Muslims by name. Al-Islam bil wirasah bil ismi laisa bid dirasah wala bil amal, kata orang. Ramai orang kita orang Islam begitu. Jadi kita yang kedua tadi, rasa pertama tu soal buat baik, yang kedua hindarkan diri kita daripada melakukan kejahatan dan benci kepada kejahatan. Saya ingat Datuk, pasal kita buat forum sama-sama dengan arwah Datuk Dr. Harudin. Kita Datuk kan pioneer ehwal Islam dulu tu, ingat? 80-an dulu. Mula ada arwah dah Datuk. Datuk Dr. Harudin, Datuk Ismail Kamus yang meninggal Ramadan baru-baru ini. Kita ni antara mereka awal lah, Datuk, saya, Sauseyi, saya masih ingat tu. Kita buat rakaman di Angkasa Puri, Datuk, berjam-jam. Almarhum Datuk Dr. Harudin sebut, dia kata kemungkaran ini apabila merujuk kepada hadis Nabi tu, man ra'a minkum munkaron falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, kejahatan, ubah dengan tangan, dengan kuasa. Sebab itu kaedah fiqh menyebut, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Tak sempurna kewajipan kita kecuali dengan mendapatkan sesuatu perkara itu. Kalau kuasa itu perlu, maka dapatkan kuasa untuk mengurus tadbir agama.
dalam kehidupan negara kita ni. Yang pertama dengan kuasa, yang kedua dengan lidah, nasihat, ad-dinun nasihah. Yang ketiga dengan hati. Almarhum Dr. dan saya masih ingat dalam forum kita, dia kata kalau kita lalu tengok kejahatan, tak mampu nak tegur, tak mampu nak ubah dengan tangan, tapi kita benci, doa pada Allah. Katalah kita lalu ikut padang lomba kuda, dululah saya ingat. Allahu Akbar, bilalah semua orang Islam ni mendoakan, ya Allah hapuskanlah kejahatan, ya Allah hapuskanlah kemungkaran, insya-Allah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, dengan istighfar yang selalu kita ingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkaran ini akan terhindar. Jadi yang Datuk sebut tadi itu, kita orang lain betul lah, tapi macam Ustaz Khutaimi sebut tadi itu, diri kita ni ibda' binafsi. Sebab itu Quran ni banyak pada peringkat awal ni, dia banyak tarbiyah Datuk dengan diri. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, surah Muzammil. Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Semua tentang merujuk kepada diri. Jadi marilah sama-sama sidang penonton sekalian, sempena siaran langsung FB pada malam ini, kita buat muhasabah. Sebab kita macam Datuk sebutlah, kita tak tahu. Barangkali meninggal ni boleh, syarat meninggal ni tak mesti tua, syarat meninggal ni tak mesti orang sakit. Kadang-kadang banyak berlaku di kalangan rakan-rakan kita yang mengalami kematian yang mengejut dalam tidur kita. Wallahu a'lam. Para penonton yang hormati sekalian, kita berehat sebentar tuan-tuan, kita berehat sebentar dan kita sambung selepas ini tuan-tuan dan puan. Apapun sebelum kita berehat, saya ingin mengingatkan tuan-tuan, besok pagi jam 7 belum ada lagi tuan-tuan, kita tercicir lagi, satu hari pun belum dicicir lagi sejak 18 hari bulan Mac dulu tuan-tuan dan puan ya, iaitu besok kita ada titisan embun pagi jam 7. InsyaAllah kita akan membincangkan tajuk-tajuk yang menarik untuk tuan-tuan memperenungkan sementara perjalanan ke tempat kerja dan sebagainya, bersiap nak pergi tempat kerja dan sebagainya, kepada wanita-wanita, kepada suri rumah tangga tuan-tuan dan puan yang sedang mengemaskan rumah dan sebagainya, bolehlah besok tuan-tuan menuntun pukul 7 pagi titisan embun pagi insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, malam besok kita sambung lagi tuan-tuan. Malam besok kita sambung lagi, kita akan ada tetamu yang lain untuk sambung lagi seri yang kedua. Dosa pahala seri yang kedua. Untuk membincangkan tuan-tuan dan puan dimensi-dimensi yang lain yang juga perlu dibincangkan. Supaya tuan-tuan dan puan, dia punya ultimate objektifnya ialah masuk dalam kepala, bersarang dalam hati kita, tuan-tuan, terangkum dalam tangan, kaki dan seluruh anggota kita, supaya kita menjadi insan-insan yang mendukung Islam, yang mendukung amal baik, yang mendukung hasanat, yang menepikan sayyiat dalam hidup kita ini, dan kita diterima sebagai insan-insan yang dialu-alukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di padang mahsyar dialu-alukan, terbuka pintu syurga buat kita, dan tuan-tuan semua dimasukkan dalam sebagai ahlul jannah, ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebentar kita mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Dan pada masa yang sama, saya nak menyentuh nanti soal buku Travelog yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Yusof. Sila tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan, bacakan buku ini, insya-Allah inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah
akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. FUSMOVE. Para penonton yang hormati sekalian, tuan-tuan saya nak tengok kita tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan akan baca, saya pun nak baca tuan-tuan, daripada timur ke barat, tulisan yang ditulis satu travel log. Maknanya tuan-tuan tunjukkan doktor, tunjukkan sikit dia punya kulit tu travel log ilmu daripada timur sampai barat. Tuan-tuan, ini manusia yang saya dah kenal 30 tahun, tuan-tuan. Mempunyai pengalaman ilmu yang luas, mempunyai cedokan galian ilmu yang dalam, dan insya-Allah telah dipersembahkan kepada masyarakat. Tak duduk diam, tuan-tuan. Bagi lecture di sana, bagi lecture di sini. Tuan-tuan akan mentarbiah di sana, mentarbiah di sini, mendakwah di sana, mendakwah di sini. Di berbagai-bagai peringkat, tuan-tuan. Peringkat korporatnya, peringkat ilmuannya, peringkat universitinya, peringkat masyarakat umumnya, peringkat kampungnya, peringkat desanya. Tuan-tuan dan puan, inilah Profesor Dr. Yusof yang telah berjuang, boleh katakan sepanjang hidupnya, tuan-tuan, sejak daripada zaman remajanya sampai sekarang. Dan perjuangan itu, tuan-tuan, pergerakannya daripada satu negeri ke satu negeri, daripada satu tempat ke satu tempat, sama ada dalam bentuk-bentuk, tuan-tuan, mencari ilmu, dalam bentuk-bentuk mencari pengalaman, dalam bentuk-bentuk, tuan-tuan, mencari sesuatu yang unik untuk dibawa balik pada dirinya, untuk memantapkan lagi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Agaknya seluruhnya, tuan-tuan, dimuatkan dalam bukunya Travel Log daripada timur sampai ke barat. Cuba kita tengok sekali lagi, doktor. Doktor, kita tengok sekali lagi dia punya cover dia. Lama sikit. Biar tuan-tuan tahu, tuan-tuan. Travel Log, ilmu daripada timur sampai ke barat, karangan hasil karya Profesor Dr. Yusof Muhammad. Terima kasih, tuan-tuan. InsyaAllah, saya rasa dalam seminggu, 2 minggu lagi, tuan-tuan boleh dapatkan kopinya bila sudah ada di pasaran nanti. Saya rasa seminggu, 2 minggu lagi ada di pasaran, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, alhamdulillah, ada beberapa perkara lagi, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan, tuan-tuan dan puan, tadi kita telah disajikan, tuan-tuan telah mendengar, tuan-tuan dan puan, Anjung Husnul Khatimah yang tak berhenti saya sebutkan. Kemudian tu buku-buku juga tadi, tuan-tuan, 3 serangkai buku itu. Dan satu lagi ialah tentang taska. Kita ambil daripada 2 bulan sampai 4 tahun, tuan-tuan dan puan. Sekarang ada 8 cawangan. 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Dan insya-Allah, tuan-tuan dan puan, baru setahun 3 bulan. Kita ada 8 cawangan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sedang bergerak sekarang ini. Dan tuan-tuan, kalau ada hasil sedikit daripada ini, belum berhasil lagi. Kalau ada hasilnya nanti, semuanya akan disumbangkan kepada tabung Anjung Husnul Khatimah. Inilah sumbangan saya. Buku itu sumbangan saya. Tuan-tuan, Kompleks Anjung Husnul Khatimah itu sebahagian daripadanya sumbangan. Dan juga tuan-tuan dan puan, insya-Allah, apa juga ilmu yang kita titipkan kepada tuan-tuan dan puan, kepada para penonton, seluruhnya ini sebahagian daripada jalinan rangkaian Husnul Khatimah yang kita lakukan supaya kita mati dalam Husnul Khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan, para penonton yang hormati sekalian, kita teruskan, tuan-tuan, kita teruskan, insya-Allah. Nanti di hujungnya pun kita sebutkan lagi travel log untuk tuan-tuan dapat melihatnya, tuan-tuan dapat mungkin akan ditunjukkan nanti gambar-gambar dan sebagainya yang akan ditunjukkan oleh Profesor Dr. Yusof Muhammad. Doktor, saya ingat kita nak teruskan tentang perbincangan kita ni tadi. Boleh, Datuk, saya minta izin berbicara sedikit tentang buku ni tu. Sila. Kamera boleh zoom in dalam bab 5. Saya ambil banyak negara yang saya gali pengalaman. Dalam bab 5 ni tentang Turki, bekas kerajaan Osmaniyah di Istanbul sana. Tapi core-nya saya merujuk kepada satu orang tokoh sufi yang terkenal di Konya, Turki, Jalaluddin Ar-Rumi, yang tersebar sampai ke seluruh dunia.
Saya apabila mengajar di New Zealand, pelajar saya bertanya, Profesor Waizuddin buat jalan di Al-Rumi. Masa itu saya tak tertarik sangat. Tapi bila satu orang non-Muslim, a Christian student, posted a question to me about Al-Rumi, meaning to say, this person is very significant in life of human beings, not only Muslims. Saya catatkan sebagai contoh antara sajak syair yang ditulis oleh Jalaluddin Ar-Rumi, cinta sejagat di bumi Konya, kembalilah kepada sejati diri juga, wahai hati, kerana jauh dalam dirimu, wahai hati, engkau akan menemukan jalan menuju maha cinta. Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi ini pengalaman kita banyak, kita gali. Yang kedua juga dalam bab 7 ni, barangkali kalau sidang penonton boleh dapatkan buku inilah. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi akan berada dalam pasaran. Tragedi di Christchurch, apa dasar dosa orang Islam, pembunuhan di New Zealand baru-baru ini yang mengakibatkan kematian 51 orang yang tidak berdosa, yang ditembak oleh satu orang penjenayah Australia ni, Brenton Harrison Tarrant, yang buat Facebook Live. Jadi saya juga berkongsi pengalaman saya mengajar pelajar-pelajar Kristian di New Zealand di University of Victoria Wellington tahun 2000. Jadi saya masih ingat segar dalam ingatan. Termasuklah juga yang terbaru ini yang saya menjelajah Eropah, daripada London sampai ke Zurich, bukan sekadar ziarah biasa, bukan sekadar nak shopping-shopping je. Saya ceritakan bukan sekadar kita bercuti dan berehat, tetapi kita melihat perkembangan Islam. Sebagai contoh di Jerman, ada satu yang Central Mosque yang dibina dengan dana sekitar 100 juta yang dibiayai oleh kerajaan Turki di bawah pimpinan Erdogan sekarang. Masya Allah. Jadi di Amsterdam, di Belanda, di Jerman, Islam tersebar begitu luas. Malah saya juga mencatat pengalaman saya bertemu dengan Cat Stevens di Liverpool dalam satu mukhayyam yang hebat ketika saya belajar di England sana. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat dimanfaatkan bersama oleh penonton sekalian. Insya-Allah. Para penonton, itulah hasil daripada coretan dan juga karya daripada Profesor Dr. Yusof. Dalam 2 minggu lagi mungkin tuan-tuan boleh dapatkan, bacalah bersama keluarga. Saya merasakan buku ni buku keluarga, tuan-tuan dan puan. Jadikan buku rujukan, jadikan buku untuk santai-santai, jadikan buku untuk pedoman kita dan sebagainya. Saya rasa elemen-elemen sejarah ada di situ, elemen kontemporari ada di situ, elemen ilmu ada di situ, ilmu jauh perjalanan, luas pemandangan ada di situ, ilmu banyak hidup, lama hidup, banyak dirasa ada di situ. Tuan-tuan, insya-Allah jadi kita boleh dapatkan sedikit daripada cetusan cita rasa, pemikiran dan tuan renungan, tafakur yang dibuat oleh Dr. Yusof, Profesor Dr. Yusof Muhammad. Tuan-tuan, tadi balik kita tentang dosa dan pahala. Kita nak pergi balik pada dosa dan pahala. Dosa dan pahala, tuan-tuan dan puan, kita sebagai manusia tak boleh lari. Sebagai manusia tak boleh lari melakukan dosa, tuan-tuan, dan tidak boleh lari juga daripada tangan kaki kita ini dengan niat yang ikhlas. Pastinya ada niat, dengan caranya, cara mengikut sunnah, dengan caranya cara yang tidak lari daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan, itu dianggap sebagai satu amalan yang baik dan memberikan pahala kepada kita. Tapi saya nak sebut tentang hal mengenai dosa ni. Dalam Islam, tuan-tuan, ada satu memang benteng dia, ada satu kubu dia, kubu dan benteng yang Allah berikan kepada kita, dan itulah sebagai bahan, sebagai alat utama yang mencegah mata, yang mencegah lidah, yang mencegah tangan, yang mencegah kaki, hatta yang mencegah bisikan-bisikan hati kita daripada melakukan kemungkaran. Apa dia? Jawabnya ialah salat, sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah yang keji dan yang mungkar. Tapi yang dalam keadaan ini, tuan-tuan, dalam pengalaman saya dulu jadi kaunselor, 15 tahun tuan-tuan jadi kaunselor kan.
Jadi counselor, family counselor. Jadi yang jelasnya kemungkaran berlaku, anak-anak melakukan kemungkaran, anak perempuan melakukan kemungkaran, anak lelaki melakukan kemungkaran, mak bapak melakukan kemungkaran. Tuan-tuan, kalau kita sorot dalam kehidupan mereka, dalam sesi-sesi kaunseling itu jelas. Tuan-tuan, mereka tidak jaga sembahyang, tuan-tuan. Mereka tak jaga solat. Bapa tak jaga solat, mak tak jaga solat. Kalau bapa tak jaga solat, mak tak jaga solat, anak-anak biasanya pun terjerat dalam jeratan yang tidak menjaga salat. Bagaimana tuan-tuan? Kalau kubur sudah tidak ada, kalau benteng sudah tidak ada. Tuan-tuan macam mana kita nak mempertahankan diri kita daripada kemungkaran dosa yang kita lakukan itu? Macam mana Profesor? Ya, Datuk dan sedang penonton sekalian, saya sangat bersetuju dengan pandangan Datuk. Dan yang kita nak tekankan sangat ni, sebab itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang ni tiang agama. Sesiapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Jadi balik kepada kehidupan diri kita, keluarga kita, anak isteri kita, termasuklah masyarakat kita. Bermula daripada solat yang bertitik tolak kalau di rumah, kemudian yang dekat dengan tempat kita, surau ataupun masjid. Sebab itu jangan lupa, saya ingat kalau orang tua kita, mak ayah kita, anak-anak nak belajar jauh, apa pesannya? Nak dah pergi jauh-jauh ni, pergi luar negara, jangan tinggal semayang nak. Mak ayah kita pesan tu je. Kalau kita dididik dengan semayang daripada kecil, semayang macam Datuk sebut tadi tu lah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi benteng yang paling kuat ialah mendirikan solat dengan penuh sedar. Bukan setakat kata orang macam jadi budaya saja, sembahyang ala kadar saja, tapi sembahyang yang menimbulkan keinsafan dalam diri kita. Dalam sembahyang itu doa, Masya Allah. Kalau kita hayati setiap perbuatan dan kata-kata doa yang kita baca dalam solat itu penuh dengan makna yang sangat mendalam. Sebagai contoh, Datuk kan, katalah macam kita sembahyang subuh, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sunat ab'ab kita baca kunut. Cuba kita hayati kunut. Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, berikanlah daku hidayah seperti mana engkau berikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang lain. Afini fi man afait. Ya Allah, sihatkanlah daku sebagaimana engkau berikan kesihatan kepada orang-orang lain. Macam sekarang ni, musim COVID ni, doa yang kita nak baca selalu ni, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Kita minta jauh daripada sopak, gila dan juga penyakit-penyakit yang tidak tertanggung di kita. Jadi kita minta pada Allah itu munajat dan bicara hati kita dengan Allah. Afini fi man afait, tawallani fi man tawallait. Lantiklah aku ya Allah seperti mana engkau lantik orang yang berikan ada kesempatan. Dan semualah pendek kata kalau kita aplikan doa kunut, tahiyat, Fatihah, itu merupakan satu munajat dan satu bicara hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam Datuk sebut tadi lah, kunci kita jangan tinggal solat. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat baginda, antara wasiat yang diulang-ulang, ya ummati sallu, ya ummati sallu, wahai umatku dirikan semayang. Malah Rasulullah sendiri dalam kitab-kitab sirah, termasuklah kitab sirah yang ada pada saya ni, yang saya sangat tertarik lah kalau dapat kamera boleh zoom ini, Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum, yang dikarang dengan begitu hebat ni. Nabi dalam keadaan sakit tenat pun masih rindu pada Allah, mengintai-intai sahabat mendirikan solat dalam Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi kita ni barangkali lah sempurna bicara kita malam ni.
Kalau boleh, sambil kita dengar banyak perkara yang Datuk dan saya bincang tadi itu, kuncinya as-salatu imaduddin. Marilah kita didik diri kita, didik anak kita, isteri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, termasuklah masyarakat. Sebab tu surau masjid ini pusat kegiatan agama. Nabi pesan, Datuk kan, al-jar qabla dar. Tengok jiran siapa sebelum kamu beli rumah. Jadi sebaik-baiknya kita ni kalau boleh cari rumah yang berdekatan dengan azan. Azan yang diazankan siang, malam, pagi, petang, subuh sampai isyak itu berkumandang, melunakkan telinga, menyejukkan hati dan jiwa. Walaupun Datuk ada juga setengah-setengah kes orang kita ni. Orang Melayu Islam Datuk tak tahulah. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Komplain buat laporan balai polis pasal azan, bang, ganggu dia nak tidur, nak semayang, nak tidur, maaf saya. Allahu Akbar, minta jauh lah orang yang macam ni. Kita sangka baiklah, kita doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan petunjuk dan hidayah pada mereka, seperti mana petunjuk dan hidayah yang diberikan kepada kaum-kaum yang terdahulu, insya-Allah. Yang akhirnya agaknya Profesor, sebelum kita mengakhirkan majlis ini, kita nak mengakhirkan majlis ini dalam 4-5 minit lagi, tentang kepimpinan kita dalam rumah, kepimpinan peringkat diri dalam rumah, dalam masyarakat, hatta kepada negara dan umat sejagatnya. Kepimpinan ini kita ambil dari peringkat diri kita, dari peringkat rumah kita lah. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada jawabnya ada, kalau tak ada jawabnya tak ada. Sejak puan-puan sudah berumah tangga, katakanlah sudah 30 tahun berumah tangga, bila ada masanya suami yang menjadi ketua kepada keluarga, ayah kepada anak-anak kita, mengambil masa lebih kurang dalam 15 ke 20 minit, mengumpulkan anak-anak, selepas makan-makan malam, selepas kita tuan-tuan berehat-rehat, panggil mereka, cerita mengenai dosa dan pahala. Cerita mengenai dosa dan pahala. Kalau jawabnya tak ada, anak kita tak dengar daripada ayah dia, anak kita tak pergi masjid dengar daripada ustaz-ustaz, anak kita tak jumpa imam dengar daripada imam, anak kita tidak beli agama, baca daripada guru agama, anak kita tak berkawan dengan orang-orang yang minat kepada agama, yang minat melakukan kebaikan. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Cuba kita bayangkan tuan-tuan atmosfer dalam rumah. Cuba kita bayangkan ekosistem suasana dalam rumah kita. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, di mana letaknya amal makruf nahi mungkar. Cuba kita bayangkan di mana letaknya dosa dan pahala dalam rumah kita. Dalam suasana tuan-tuan dan puan, dosa dan pahala tidak diterapkan. Mak bapa terutama yang menjadi pemimpin tidak menjadi penerap utama untuk anak-anak, untuk seluruh ahli keluarga, tuan-tuan, memperjuangkan pahala, dan tuan-tuan dan puan insya-Allah mengkebumikan dosa-dosa yang kita lakukan itu. Macam mana Pak Profesor? Itulah Datuk dan sedang penonton sekalian. Nabi ingatkan kita ni, kalau ketua keluarga ni, sebagai suami, sebagai ayah, tanggungjawab kita bukan sekadar menyediakan rumah, hantar anak sekolah, beri duit belanja, menyediakan kemudahan fizikal semata-mata. Itu memang penting. Tetapi yang penting juga kita menanamkan nilai-nilai agama dan jiwa rohani dan dalam jiwa mereka ini. Sebab itu Nabi ingatkan. Jadi ayah ni bukan sekadar jadi ayah, ada anak pelihara begitu saja. Nabi menyebut dalam satu hadis sahih, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu, terutama sedang penonton yang ada pada malam ni lah, terutama ayah-ayah ni, ketua keluarga, kamu merupakan pemimpin, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan pimpinan kita ini akan dipersoalkan tentang pengikut-pengikut yang berada di bawah kita. Kita nak bicara tentang negara di luar kemampuan kita. Kita mula daripada rumah tangga kita. Saya sangat setuju saranan Datuk tadi. Malah baru-baru ini ramai banyak kaum keluarga yang mengambil kesempatan, termasuklah saya sendiri pun, sepanjang perintah larangan pergerakan ni kan, kita solat jamaah sama-sama, kita buat tazkirah dan kita merasakan rindu balik kepada suasana itu. Jadi kita bermula daripada sekarang. Kalau yang belum buat lagi, bolehlah ayah jadi imam. Kadang-kadang kita lantik anak kita jadi imam, kita boleh cek bacaan mereka. Kadang-kadang kita terlepas pandang Datuk, kita sibuk keluar.
Tahiyat pun tak betul. Selawat pun lintukan tu. Allahumma salli Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barik ala kama sallaita ala Ibrahim. Lintang bukan tu. Padahal dah ada aturan-aturan tu. Bila kita semak, Masya Allah, kita rasa selama ni kita ambil mudah je dah tu. Jadi benda ni benda kecil, benda ringan, tapi kalau kita tak ambil berat, maka dia akan memberikan mudarat kepada anak isteri kita. Apatah lagi kita ni sebagai suami yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Orang lelaki menjadi pemimpin ke atas orang perempuan, suami memimpin isteri dengan kelebihan. Walaupun isteri ni kena ingatlah, walaupun isteri ni pegawai atasan, orang hebat di luar di pejabat, atau orang tokoh korporat tersohor dan terkenal, tetapi di rumah tanggungjawab dia taat pada suami, apatah lagi dia bawa kepimpinan suami yang bertitik tolak daripada paksi ilmu. Sebab itu ilmu itu penting. Nak jadi ketua keluarga ni bukan setakat kahwin-kahwin gitu, bukan setakat ambil kursus nikah 4-5 hari nikah selesai dah. Sebab itu kebobrokan, kerosakan, fasad dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda ni. Kita dah tahu, alhamdulillah peringkat 6 bulan, anak dah besar. Kalau tengok anak-anak muda seram, saya minta maaf dalam pengamatan saya. Kadang-kadang mak ayah pakaian dah menggambarkan tidak Islami. Ayah rambut berekor, mak rambut berkarat, anak pakai seluar pendek. Apa kita harapkan daripada orang macam ni? Adakah mereka akan hidup dalam Islam? Masya Allah. Waliyahzubillah min zalik. Tapi kita doalah, dakwah terus berjalan, doa terus dipanjatkan pada Allah Ta'ala. Mana tahu orang-orang ini satu ketika nanti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Profesor, saya nak gambarkan, saya seronok tu pasal menyebut tadi. Anak, mak, anak laki-laki, anak perempuan, mak, ayah. Katakanlah keluar tadi yang digambarkan yang terakhir tadi. Bapa, anak pakai seluar pendek lagi. Mak tidak bertudung lagi. Anak tidak bertudung lagi. Rambut sebagai yang mana disebutkan. Ayah nampaknya tuan-tuan mengisap rokok, isap cerut berbagai-bagai lagi. Duduk dalam majlis, dalam katakanlah bermakan-makan, keluar dengan keluarga. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan jenis dosa yang berlaku. Pertama, dosa tidak menutup aurat. Dosa. Yang kedua, dosa tidak mengingat-ingatkan. Bapa tidak ingatkan, suami tidak ingatkan isteri yang tidak tutup aurat. Bapa pula tidak menasihatkan anak yang pakai seluar pendek itu tuan-tuan. Sebab laki-laki pun ada aurat yang patut ditutup tuan-tuan perempuan. Yang ketiga apa dosanya? Dosanya mempamerkan dosa kepada orang lain tuan-tuan. Aku ni tengok aku berdosa, aku pamerkan. Aku bangga dengan dosa aku ini. Tuan-tuan, itu dosa tuan-tuan perempuan. Apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan, dosa ni tuan-tuan yang kita lakukan ni tuan-tuan pada anak-anak terutamanya tuan-tuan. Dia dosa ni tuan-tuan, dia bertingkat-tingkat. Dia bertingkat-tingkat tuan-tuan. Jadi maknanya kalau misalnya kita dengan relanya melihat dosa berlaku, anak-anak melakukan dosa, masyarakat melihat kita melakukan dosa, tuan-tuan dan perempuan, nanti satu hari dia takut tuan-tuan, tak tembus kita punya dinding itu untuk dimasukkan cahaya hidayah sebab longgokkan dosa-dosa yang begitu banyak dalam kehidupan kita ini. Apa yang saya dapat tadi bila saya gambarkan, bila saya visualize, if I were to visualize what you put in front of you tadi tentang keluarga, 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, mak dan ayah tadi, tuan-tuan tengok dosa yang berlaku tuan-tuan. Itu satu occasion, itu satu ketika. Bayangkan tuan-tuan, di tempat-tempat yang lain, mungkinlah mereka keluar di rumah tuan-tuan waktu maghrib, waktu azan berkumandang, bawa anak, bawa isteri pergi makan tom yam tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ini yang berlaku. Tuan-tuan cuba tengok ya, bila azan maghrib tuan-tuan pergilah di mana-mana pun, kedai full tuan-tuan. Kedai-kedai itu tak menyediakan surau, tak ada tempat ambil wuduk pun tak ada. Di mana maghrib mereka tuan-tuan, di mana maghrib mereka. Begitulah saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan. Tapi ini mungkinlah ada cara mereka sembahyang dan sebagainya. Saya tak menuduh mereka tidak sembahyang, tidak sama sekali. Tetapi dari segi hukum adatnya kita tengoklah, gambaran kita tengok, sukar untuk melakukan tuan-tuan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk lakukan solat yang kita sebutkan. Bahkan solat itu menjadi pendinding, menjadi pembimbing, menjadi dinding, menjadi kubu
untuk mencegahkan segala kemungkaran. Tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan. Sebelum kita menutup majlis ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita berharapkan dengan kehadiran Profesor Dr. Yusof yang akan datang tuan-tuan, insya-Allah saya suka sebenarnya kalau dapat Dr. Yusof bersama dengan kita daripada masa ke semasa tuan-tuan. Program ini terus berjalan tuan-tuan. Program ini terus berjalan dan kami sedang mengambil langkah-langkah yang pasti untuk menentukan insya-Allah siaran ini tidak tergendala. Siaran ini technicalities pun tuan-tuan akan ada satu stabil insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, kita mengharapkan inilah satu-satunya. Kita menggunakan teknologi komunikasi, teknologi maklumat, kita menggunakan social media seperti ini untuk kita sama-sama mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, pada masa yang sama insya-Allah dari segi tadi Profesor Dr. Yusof dalam catatan, coretan dan karangan yang terakhir karyanya Travelogue daripada timur sampai ke barat. Tuan-tuan dapatkan buku nanti. Besok tuan-tuan bila dah buku tu betul-betul keluar dan ada di pasaran lagi 2 minggu, saya akan jemput Dr. Yusof datang sekali lagi bersama dengan kita nak ulas buku itu. Kita buat ulasan buku tuan-tuan dan puan. InsyaAllah satu tajuk ulasan buku, macam mana isi kandungan buku itu dapat membuka minda. Macam mana dapat buku itu dapat menjadi kunci untuk membuka pintu hati kita tuan-tuan dan puan. Dan saya yakin dengan tuan-tuan ulasan-ulasan daripada orang-orang yang hebat-hebat, orang penulis yang hebat-hebat, pemikir-pemikir agung yang disebutkan di Turki tadi tuan-tuan dan puan. Jamaluddin Ar-Rumi misalnya tuan-tuan, merupakan pemikir-pemikir agung, ahli-ahli falsafah, ahli-ahli ibadah tuan-tuan dan puan yang dapat berikan pengajaran kepada kita. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya ingatkan lagi tuan-tuan Anjung Husnul Khatimah. Saya ingatkan lagi dengan 3 serangkai buku itu. Saya ingatkan lagi tentang tuan-tuan Taska First Move Child Care Center. First Move Child Care Center. Seluruhnya apa yang kita lakukan tuan-tuan, kita nak memusatkan dana untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dermalah, wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah fi sabilillah. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Seluruhnya adalah amal jariah fi sabilillah untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah besok jam 7, Jam 7 tuan-tuan dan puan, belum ada lagi tertinggal walau satu subuh pun, walau satu hari pun belum tertinggal lagi. Pukul 7 tepat besok insya-Allah. Kita berjumpa lagi dengan tuan-tuan titisan embun pagi. Kemudian besok, malam besok 9.15. Malam besok 9.15 tuan-tuan dan puan, bersama dengan tetamu yang lain, kita terus membincangkan siri yang kedua, fahami dosa dan pahala. Terima kasih yang tidak tinggal kepada yang berbahagia sahabat saya Profesor Dr. Yusof Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton siaran ini. Tolong tuan-tuan like and share, like and share, like and share. Tag kawan-kawan tuan-tuan, tag kawan-kawan. Seramai-ramai. Bagi tahu mereka tuan-tuan, pukul 7 besok ada. Bagi tahu mereka 9.15 malam besok pun ada insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk YouTube tuan-tuan dan puan, subscribe. Tuan-tuan subscribe tuan-tuan insya-Allah supaya kita dapat sebarkan melalui YouTube tentang apa yang kita syarahkan, apa yang kita bincangkan. Bersama dengan tajuk-tajuk yang lain, memang yang kita rakamkan, kita videokan khas untuk tontonan dalam YouTube yang panjangnya antara 15 ke 20 minit. Yang sudah ada 2 tuan-tuan, hari Sabtu yang lepas, hari Ahad yang lepas, 2 YouTube punya tapes video telah pun ditayangkan. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah selain daripada itu kita punya Instagram, tuan-tuan boleh pergi Instagram kita, dan juga insya-Allah jangan lupa tuan-tuan dan puan Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, mudah-mudahan baik pada tuan-tuan dan puan. Terima kasih sangat tuan-tuan dan puan. Hanya satu saja tuan-tuan, saya dah melaporkan kepada polis. Saya pun dah pergi berikan statement ke pejabat polis, ke ibu pejabat polis yang mengatakan bahawa ada orang tuan-tuan menggunakan Yayasan Sabah ini nak kutip duit tuan-tuan. Minta kami memasukkan 1,350 dalam akaun public bank, ada nombor akaun dan sebagainya. Saya punya profile tuan-tuan, Facebook profile saya, profile picture saya tuan-tuan, keluar exactly nama saya Dr. Hassan Ali, meminta supaya dimasukkan duit-duit. Ini scammer tuan-tuan, scammer. Saya dah buatkan laporan, alhamdulillah laporan telah diterima dan siasatan akan dibuat.
kepada mereka yang cuba menangguk di air keruh, dan juga tuan-tuan mengacau bilaukan tentang kita nak menganjurkan, nak membangunkan anjung husnul khatimah ini. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi